إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat dan ketika ini sedang meletakkan kita di dalam satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Bila mana sahaja Allah Ta'ala letak kita dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala pertemukan sahaja kita dengan bulan Ramadan, bermakna Allah Ta'ala sayang kepada kita dan Allah nak beri kepada kita begitu banyak kebaikan. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semua orang yang ada dalam Ramadan tahun lepas, dia ada juga dalam Ramadan tahun ni. Yang ada di sekeliling kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita sendiri, kita boleh lihat berapa ramai yang tahun lepas Ramadan berpuasa, bertarawih, elok, sihat walafiat, tapi Allah Ta'ala tak pertemukan mereka dengan Ramadan pada tahun ini. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertemukan kita dengan satu lagi Ramadan. Allah Ta'ala nak beri begitu banyak kebaikan kepada kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Satu hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah, hadis sahih yang Imam Ibn Khuzaimah letakkan dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaghfiru fi awwali laylatin min syahri Ramadan kulli ahli hadhihi al-qiblah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Bila malam pertama Ramadan, malam yang kita mula tarawih, tak puasa lagi, baru mula tarawih, itu malam pertama daripada Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Pada malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah mengampunkan semua dosa-dosa ahlul qiblah, ahli qiblat. Siapa ahli qiblat? Wa asyara biyadihi ilaiha. Nabi tunjuk ke arah qiblat. Bila Nabi sabdakan hadis ni, qiblat ni lah, siapa yang sembahyang ke arah qiblat ni? Kita orang Islam lah. Bermakna orang Islam masuk saja Ramadan, tak puasa lagi, tak sok lagi pun, tak ada nak buat amalan-amalan penting dalam Ramadan ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya dia isytiharkan, wahai umat Muhammad, aku ampun semua dosa kamu. Hanya sebab kedatangan Ramadan. Sebab tu saya katakan, Allah letak kita saja dalam Ramadan, Allah pertemukan kita saja dengan Ramadan, maknanya Allah nak bagi kebaikan banyak kepada kita. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dengan Ramadan. Yang ni, hadis satu ni pun dah jadi bukti bahawa kedatangan Ramadan itu membuktikan kasih sayang Allah Ta'ala yang begitu luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tinggal kita ya, macam mana kita nak menjalani bulan Ramadan al-Mubarak ni. Peluang daripada Allah Ta'ala setiap masa, setiap saat. Allah nak bagi pengampunan setiap saat, Allah nak bagi kasih sayang dia setiap saat, Allah nak bagi pahala setiap saat, setiap ketika. Bahkan pahala-pahala dalam Ramadan pula diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah barang siapa yang tidak memanfaatkan Ramadan setelah dia berjumpa dengan Ramadan, dan beruntung dan berjayalah barang siapa yang hidup dalam Ramadan dan dia memanfaatkan sepenuh-penuhnya bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita berada dalam bulan Ramadan, hasil hebatnya Ramadan ini boleh menjadikan seseorang itu naik darjat dia, elevate dia punya rank dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab sebulan puasa dalam bulan Ramadan, dengan sebab dia menjalani amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahawa bau mulut orang yang berpuasa indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atyab, lebih baik, lebih wangi, lebih bagus daripada wangian haruman kasturi, kata Nabi SAW. Awak Allah Ta'ala tak tahu ke bau mulut macam mana? Allah Ta'ala tahu. Bau mulut ni pun makhluk juga dia yang ciptakan bau mulut kita macam mana. Kita sendiri pun tahu bau mulut hasil daripada perut yang kosong, mulut yang mana tidak menjamah sebarang makanan ataupun minuman untuk satu tempoh yang tertentu akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Allah pun tahu bau yang kurang menyenangkan. Tapi pasal apa yang Nabi kata bau tu di sisi Allah lebih wangi, lebih harum, lebih indah daripada wangian kasturi? Tak lain dan tak bukan kerana cintanya Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang berpuasa. Ni yang kata ni, dengan puasa Ramadan, dengan amalan Ramadan ni boleh naik darjat seseorang menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Dia bila dah cinta pada seseorang tu, maka apa sahaja yang ada pada orang tersebut akan dicintai oleh si pencinta tersebut.
Fitrah lelaki wanita, cinta-cinta biasa-biasa ni pun sama lah. Apa sahaja yang ada pada si kekasih tu akan dicintai oleh yang dikasihi. Kisah Laila Majnun, kalau kita baca Laila Majnun kan cerita cinta yang agung lah. Si Laila ni, si Majnun ni, bila dia masuk ke bandar Laila, bandar yang mana dalam tu Laila duduk ada dalam bandar tu. Contoh dia main Seberang Jaya lah. Laila duduk Seberang Jaya, dia masuk saja di bandar Laila, maka dia akan mencium tembok-tembok di dalam bandar tersebut. Dia kata apa? Bukan cintaku kepada bandar ini yang mengasyikkan, tetapi cinta kepada si dia yang mendiami bandar ini. Maka sebabkan tembok-tembok ni semua ada kena mengena dengan Laila. Pasal apa? Laila duduk di sini, maka tembok-tembok tu pun dicintai juga oleh si Majnun. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dah mencintai seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara fitrah yang dicintai oleh mana-mana manusia. Makan, minum, mana ada manusia tak suka makan minum? Manusia mana pun, bangsa mana, duduk negara mana pun, makan minum semua orang suka. Tapi Allah Ta'ala kata jangan makan, jangan minum daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dia tak makan dan dia tak minum. Allah Ta'ala kata jangan puaskan nafsu syahwat kamu. Bangsa mana yang tak suka syahwat? Semua orang suka kepada syahwat, tapi lillahi ta'ala dia tinggalkan syahwat tersebut kerana Allah Ta'ala. Semua perkara-perkara fitrah ditinggalkan lillahi ta'ala. Maka disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk syurga, boleh masuk syurga ke mana pun? Tak. Orang yang berpuasa ada pintu khas yang Allah Ta'ala ciptakan, Ar-Rayyan. Masuklah orang-orang yang berpuasa, yang sanggup tinggal perkara yang dia suka, makan, minum, syahwat, tinggal semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yaumul Qiyamah Allah Ta'ala kata pada mereka, masuk syurga. Kok pintu ni special, pintu VIP yang masuk? Kata Nabi SAW, masuk saja orang berpuasa daripada pintu Ar-Rayyan, maka ditutup pintu tu. Tak boleh lah orang lain tak boleh masuk. Hanya orang yang betul-betul memanfaatkan puasa, memanfaatkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, la tanggungjawab kita terpulang kepada kita bagaimana kita nak menjalani Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala dah bagi peluang besar kepada kita. Ibadat-ibadat sunat diberi pahala baca mana ibadat fardu. Ibadat-ibadat fardu dalam Ramadan Allah bagi macam mana 70 fardu dalam bulan-bulan yang lain. Sembahyang Isyak kita tadi bersamaan dengan 70 Isyak dalam bulan-bulan yang lain. Maghrib, begitulah juga Zuhur, Subuh dan seterusnya. Semua pahala-pahala wajib ni Allah gandakan 70 kali ganda. Hak sunat Allah Ta'ala naik darjat bagi jadi wajib. Bulan lain sunat takkan jadi wajib. Pahala sunat tak boleh sama dengan pahala amalan-amalan wajib. Al-fardu afdalu minan nafli. Amalan fardu ni dia kok mana pun dia lebih utama daripada amalan sunat. Hanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Allah dah bagi macam tu punya peluang kepada kita nak memperolehi pahala yang begitu banyak. Kalau kita tak ambil, rugi sangat-sangat. Bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Yang ni bulan yang betul-betul kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, nak mengumpul pahala yang banyak, nak meraih kasih sayang dan juga pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, memandangkan offer ni hanya sebulan sahaja, sampai akhir bulan Ramadan ni lah. Habis Ramadan tak ada dah amalan sunat, dia akan dapat pahala sunat, dia tak boleh dapat pahala wajibnya ganjaran. So kita manfaatkan. Yang paling mudah apa dia? Kadang-kadang kita cakap pasal bangun malam, dia mula mengelihat Allah bangun malam, kita kerja pagi susah letih apa semua. Tuan-tuan, jaga sembahyang qabliyah ba'diyah. Hak tu pun dah besar lah. Sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu ni, hak ni lah sembahyang sunat mengikut majoriti jumhur para ulama. Sembahyang sunat yang paling tinggi darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang sunat yang paling afdal, sembahyang sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Sembahyang sunat sebelum dan juga selepas mengiringi sembahyang fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, boleh juga 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, boleh juga 4 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, boleh juga 4 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib 2 rakaat, lepas maghrib 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat, lepas isyak 2 rakaat, nak buat 4 rakaat lepas isyak pun boleh. Yang ni kita boleh jaga pun, pahala tahajud Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan semua sunat-sunat ni semua tadi ni dalam Ramadan Allah kira macam mana pahala wajib.
Macam mana pahala wajib Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nak tambah lagi pula, memandangkan Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahyang tarawih kita tadi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif, siapa sembahyang tarawih dengan imam sampai habis, sampai selesai, sebelahlah imam sembahyang, sebelahlah kita ikut. 23 imam sembahyang, 23 lah kita ikut. Kutiba lahu qiyamul lailah, Allah Taala bagi ganjaran pahala macam mana dia berdiri sepanjang-panjang malam beribadat pada Allah Taala. Hak ni, benda ni hampir-hampir mustahil siapa pun nak buat. Sepanjang malam ibadat, tak buat benda lain, ibadat dia. Malam ni bila? Mula daripada bang maghrib malam itu. Sampai bila? Sampai sebelum bang subuh. Hak tu dinamakan sebagai malam. Ada tak di antara kita yang mampu mula daripada bang maghrib tu dia ibadat, pancok pun tak pi, makan minum pun tak apa pun tak, dia duduklah ibadat saya sampai ke subuh. Hampir-hampir mustahil ada orang yang boleh buat macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, apa mai sembahyang apa nama tarawih dengan imam sampai habis, aku beri pahala macam mana apa sepanjang-panjang malam ni apa beribadat kepada aku. Tak cukup dengan tu, mai pula sembahyang subuh berjemaah, pagi mai subuh pula berjemaah. Barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah, dituliskan baginya pahala seperti mana sembahyang sepanjang-panjang malam juga. Satu hari ada satu malam, tapi Allah punya pahala ni kata luar biasa. Satu hari Allah Ta'ala boleh bagi pahala kita beribadat 2 malam. Satu hari ada 2 malam. Faham tak? Satu hari ganjaran pahala beribadat sepanjang-panjang 2 malam. Pasal dia sembahyang tarawih berjemaah bersama dengan imam sampai selesai, dan dia sembahyang subuh berjemaah. Tak cukup, up lagi setengah malam sembahyang isyak berjemaah. Barang siapa sembahyang isyak berjemaah, dituliskan baginya pahala beribadat separuh malam. Separuh malam pun dah lama dah. 2,5 malam punya pahala kita dapat dalam satu hari. Patut satu hari dah 1 malam ya. Tapi pahala Allah Ta'ala bagi pahala macam mana dia beribadat selama 2 malam berturut-turut, tambah lagi setengah malam sampai isyak berjemaah tadi ni. Nak tambah lagi, kita nak tambah. Seminggu dah ni Ramadan, sepatutnya kita mula muhasabah. Bagaimana aku punya Ramadan, aku punya Quran, aku punya ibadat, aku punya puasa. Maka kita nak tambah lah ni. Nak tambah macam mana? Ada satu lagi amalan mudah saya nak kongsi malam ni. Satu amalan mudah. Amalan ni bukan Ramadan saja, sepanjang tahun boleh buat. Tapi kita fokus dalam bulan Ramadan. Pasal ganjaran banyak, rugi kalau kita tinggal. Satu sembahyang sunat di antara maghrib dan isyak, yang dikenali sebagai salat sunat awabin. Mazhab Hanafi pun ada awabin, mazhab Syafi'i pun ada sunat awabin. Sembahyang sunat di antara maghrib dan isyak. Kita sembahyang maghrib, habis maghrib sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lepas tu kita sembahyang sunat awabin ni minimum sekurang-kurangnya 2 rakaat. Usalli sunnatal awabin, bahasa Melayu senang. Saja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat macam biasa. Pagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 2 rakaat minimum. Paling cantik kalau nak buat 6 rakaat. Pasal ada hadis khusus daripada Nabi SAW, kelebihan orang yang sembahyang sunat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isyak. Lepas 2 rakaat bagi salam, bangun lagi 2 rakaat, lepas itu bagi salam, lepas itu bangun lagi 2 rakaat, 6 rakaat. Barang siapa yang sembahyang 6 rakaat awabin antara maghrib dan isyak, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepadanya pahala beribadah selama 12 tahun. Allah, kena pula Ramadan. Tak tahulah Allah Ta'ala nak ganda banyak mana kepada kita, dan bagaimana cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang sembahyang sunat awabin. Awabin ni apa dia? Orang-orang soleh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia tak tinggal sembahyang ni. Sampai ada tabi'in jumpa dia, tanya, aku tengok hang ni antara maghrib isyak hang tipulut nak sembahyang, pasal apa? Dia kata, yang ni waktu ghaflah. Yang ni waktu manusia banyak lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mau tergolong dengan golongan tu, aku nak manfaatkan waktu ni ingat Allah. Maka dia bagi tumpuan untuk sembahyang sunat awabin 6 rakaat. Dia ada 2 cara nak buat 6 rakaat. Satu shortcut, satu long cut. Yang long cut, yang panjang ya, habis sembahyang fardu maghrib, kita sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Habis ba'diyah maghrib 2 rakaat, kita bangun saja sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang sunat awabin 2 rakaat, bagi salam, sembahyang lagi 2 rakaat, bagi salam, sembahyang lagi 2 rakaat, bagi salam. 6 rakaat campur dengan ba'diyah 8 rakaat lah. Yang tu cara yang pertama. Kalau nak bagi pendek sikit pun boleh juga. Lepas daripada sembahyang fardu maghrib, kita sembahyang ba'diyah maghrib, combine sekali niat dia dengan sunat awabin, boleh. Saja aku sembahyang ba'diyah maghrib dan sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 in 1, Nescafe dapat sekali. Pahala ba'diyah maghrib pun dapat,
pahala apa nama awabin pun dapat 2 rakaat, settle dah. Lah ni nak bagi dapat 6 rakaat, nak bagi dapat pahala 12 tahun tu nak buat apa? Tambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mula-mula mungkin rasa ular 6 rakaat ke ustaz, ular ni tarik ular tu tahu dah. Tak apa, start dengan 2 dulu. Start dengan 2. Habis-habis main maghrib buat 2. Agak-agak lama dah sikit, perut pun dah masuk dalam kan, puasa dah 10 hari dah. Tambah lagi 2 bagi 4. Lama lagi sikit, tambah lagi 2 jadi 6, cantik. Lepas tu istiqamah, maintain. Kalau nak tambah sampai 20 pun boleh ke? Nak tambah sampai 20. Tapi cerah masa depan lah kan. Tahu apa nak nampak lah kita punya 20 maghrib isyak ni. Pasal 20 dia ada hadis yang lain pula, fadilat yang lain. Siapa sembahyang 20 rakaat di antara maghrib dan isyak, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina bagi dia satu mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Tak apa ustaz, mahligai belakang cerita. Yang pahala 12 tahun banyak pun jadi lah. Tak apa, buat yang 6 rakaat pun jadilah. Pelan-pelan. Jangan force, jangan paksa. Pasal kita ni cepat bosan. Kadang-kadang kita paksa diri kita ni bosan dengan amal. Nabi pun bagi tahu itu, kamu akan bosan dengan amalan kamu, tapi Allah Ta'ala tak bosan dengan amalan kamu. Allah Ta'ala tak bosan nak bagi pahala pada kamu. Allah Ta'ala tak bosan untuk mengampunkan dosa kamu. Mula sikit-sikit awabin ni. Kemudian kita takut juga dalam bulan Ramadan, pasal Nabi pernah bagi warning, Nabi pernah bagi amaran. Kata Nabi, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Nabi kata berapa ramai orang yang puasa. Ni cerita orang puasa tau, bukan orang tak puasa. Tak puasa orang tak tepi Ustaz. Ni memang dosa paling besar. Imam Zahabi kata dalam kitab Kabair, ini dosa yang hina orang Islam yang tak puasa dalam bulan Ramadan. Ni tak tepi Ustaz, muka-muka ayun ni semua. Ni tak cerita pasal orang berpuasa. Berapa ramai kata Nabi SAW orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa daripada puasa dia illal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Dia puasa, dia lapar, dia dahaga, tapi dia tak dapat apa. Pasal apa kata para ulama, kadang-kadang orang yang macam ni dia berpuasa tapi mata dia tak jaga, tengok benda haram, maka membatalkan, bukan batal puasa sah. Dia tak makan, tak minum, tak puaskan syahwat dia, puasa dia sah. Rukun puasa semua cukup ada pada dia. Yang membatalkan tu ialah batal pahala puasa. Rugi pahala puasa. Telinga dia tak berpuasa, dengar benda-benda haram, batal pahala puasa. Lidah dia mengumpat orang, mencaci orang, mengutuk orang dan sebagainya, maki hamun. Yang tu pun perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. So tahun ni kita azam sungguh-sungguh. Kita tak mau dah puasa lapar dahaga semata-mata. Rugi dah lah musim panas. Apa pun tak dapat lapar dengan dahaga, rugi sangat-sangat. Maka kita puasa sama. Terdampak benda-benda tak apa nak betul, tunduk bawah. Kalih cepat-cepat. Jangan duk tengok dia petang-petang dia punya dugaan pagi-pagi tu boleh tahan ni. Dia mai time pergi pasar Ramadan tu mampulah. Itu paling bahaya. Ujung-ujung dah dekat-dekat nak buka puasa, kat situ ranap habis dia punya pahala-pahala. So jaga time-time ujung-ujung tu. Time-time gula paling rendah dalam badan. Dia nak marah pun senang time tu, nak bergaduh kat pasar Ramadan pun senang. Orang blok jalan sikit dia nak maki, ya Allah, habis pahala puasa dia kat itu lah. Maka berhati-hati. Kita kena ingat, aku berpuasa. Kata kat diri sendiri, Nabi ajak, inni saim, aku duk puasa. Ingatkan diri sendiri. Tak mau jadi orang yang rugi, yang tak dapat apa melainkan lapar dan dahaga semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Sebab tu di samping kita kalau buat amal, jangan lupa istighfar, minta ampun pada Allah. Takut dalam Ramadan kita ni tak sedar kita terbuat dosa-dosa yang boleh mengganggu gugat pahala kita, yang boleh mengganggu gugat daripada mendapat pengampunan Allah, yang boleh mengganggu gugat daripada menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar, jangan lepas mulut kita daripada istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Selalulah kita istighfar. Pasal apa? Pasal Nabi sendiri suruh. Dalam satu hadis yang panjang berkenaan dengan fadilat Ramadan, Nabi kata 4 perkara dalam bulan Ramadan, hampa jangan tinggal 4 perkara ni. 2 perkara yang hampa buat akan meredakan Allah, Allah disayang dengan hampa. Lagi 2 benda tak dapat tidak hampa kena buat juga. 2 benda yang mana Allah Ta'ala sayang bila kamu buat apa dia? Banyakkan ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah,
sembahyang tarawih kita berzikir pun la ilaha illallah banyak kan, la ilaha illallah perbanyakkan. Dan yang kedua istighfar, Nabi suruh minta ampun banyak-banyak pada Allah. Dua perkara ni apa buat, kata Nabi, Allah disayang ke hampa. Lagi dua perkara tak dapat tidak kena buat, apa dia? Minta syurga dan minta jauh daripada api neraka. Itu pun kita buat dalam tarawih. Tapi tak cukup dalam tarawih sendiri-sendiri pun nak buat juga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah aku memohon keridhaanmu dan syurgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada azab, daripada kemurkaanmu dan juga azab api nerakamu. Okey, minta perlindungan daripada api neraka, minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ni kita usahakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas cukuplah untuk malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita ni menjadi Ramadan yang terbaik. Puasa kita puasa terbaik, tarawih kita ni lah tarawih yang terbaik, Quran kita lah Quran yang terbaik kali ni, sedekah kita sedekah yang terbaik. Dan mudah-mudahan akhir Ramadan, malam last Ramadan, Lailatul Aid, malam raya, kita panggil malam raya, penduduk langit panggil Lailatul Jaizah, malam Allah nak bagi hadiah dekat penduduk bumi, yang mana Allah isytiharkan malam ni aku ampunkan dosa semua orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan malam tu habis dosa-dosa kita semua, keluar kita daripada Ramadan, masuk bulan Syawal seperti mana bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada dosa, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang saleh lagi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap dari kelemahan diri saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.